katanya tak lama lagi dia bakal meninggal dunia. Jadi kita cuba sekali lagi lah kan. Kuat lah kan. Kali ni kuat ke. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampak sangat tak mati Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulin amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Tuan Guru kita Datuk Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, penceramah utama kita pada hari ini. Seterusnya Tuan, minta maaf Tuan Pengurusi Majlis, Tuan Pengurusi Masjid Surau Muhajirin Muhammad serta jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, para sukarelawan surau, dermawan-dermawan surau, para pemimpin masyarakat, datuk-datuk dan datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, dan hadirin hadirat dan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, sangat bersyukur pada Allah SWT pada pagi ini dapat sama-sama berkumpul atas anjuran Waqf An-Nur Corporation Sdn Bhd. Kita dapat sama-sama berkumpul dan berhimpun untuk kita sama-sama mendengar perkongsian ilmu yang bakal disampaikan oleh Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Okey, nama saya Ustaz Halim Hafiz. Ustaz, saya duduk kat sini, mak saya duduk kat Bandar Baru Huda ni. Balik Batu sampai dah. Saya asal sini lah. Tapi sekarang duduk KL. Saya adalah Aikon Play Johor dan juga pengurus di Waqf An-Nur. Dan insyaAllah pada pagi ini saya diamanahkan untuk menjadi moderator untuk sembang-sembang dengan Datuk. Tajuk kita pada hari ini ialah Tamak Pahala. Tajuk Tamak Pahala kan. Okey, alhamdulillah. Jadi sebagai mukadimahnya Datuk, mungkin kita biasa dengar cerita ada seorang abid yang beribadah selama 500 tahun tapi tidak layak masuk syurga. Bila dia kata aku dah beribadah 500 tahun, kenapa aku tak layak masuk syurga? Setelah dihitung-hitung, rupa-rupanya pahala yang banyak itu hanya mampu untuk membalas budi sebelah biji mata sahaja. Dalam kisah yang lain pula, kita tahu kisah yang cukup masyhur seorang pelacur yang telah pun bertaubat di hujung usianya. Kemudian di akhir-akhir hayatnya, beliau telah pun memberikan minum pada seekor anjing yang sedang kebuluran. Akhirnya, setelah dibagi minuman pada anjing, tak lama lepas itu dia meninggal dunia dan dikhabarkan dia masuk ke dalam syurga. Ini adalah kisah-kisah yang masyhur yang kita dengar, yang menunjukkan bahawa di hari akhirat sana nanti kita perlukan pahala yang sangat banyak untuk menjadikan kita layak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai soalannya, Ustaz, Datuk, boleh tak Datuk cerita sikit kenapa kita perlukan pahala dan pahala yang macam mana yang kita nak sebenarnya supaya kita mendapat kesenangan di dunia dan juga di akhirat. Fal yatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Abdul Halim, saya hormati pengurusi majlis, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Kita sebut sebagai sabaqa. Sabaqa ni maknanya berlumba, race, pulun. Tapi masalah kita sekarang yang pulun ni Kedah. Pulun, Kedah pulun. Johor tak tahu lah apa. Luaskan kuasamu kan. Kalau Perak kejar je kejar. Dia kejar je, goidak je ke tuan. Mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada satu lagi Allah Taala sebut wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu meminta kebajikan meminta keampunan kepada Allah. Jadi ada dua perkataan yang menggambarkan ketamakan.
Bukan tamak pada benda jahat, tamak pada benda baik. Pertama disuruh kita fastabiqu, berlumba-lumba. Berlumba-lumba buat kebaikan. Kalau dia boleh solat jemaah, kenapa aku tak boleh solat berjemaah? Aku pun nak solat juga. Kalau dia boleh sedekah, kenapa aku tak boleh bersedekah? Kalau dia sedekah RM1, kenapa aku tak boleh RM2? Ini dipanggil sebagai berlumba. Berlumba ni kan nak menang. Mana orang berlumba nak kalah? Jarang tuan-tuan orang berlumba nak kalah. Engkau lah dulu, engkau lah, aku belakang pun tak apa. Jarang tuan-tuan. Berlumba ni maknanya nak dapat pingat emas, dapat nombor 1, pingat perak, pingat gangsa. Jarang orang berlumba tu, saya masuk ni saja untuk kalah je. Jarang tuan. Kita berlumba ni supaya kita jadi yang terbaik. Maksud fastabiqu ialah bersegera, bercepat-cepat, berlumba-lumba menjadi yang terbaik di dalam berbuat kebaikan. Dalam kebaikan, khairat, kebaikan. Jadi cari jalan macam mana kita nak berlumba menjadi yang terbaik. Sebab itu bila datang ke masjid, berlumba jadi yang terbaik. Di mana tempat yang terbaik di masjid? Mungkin di bahagian imam. Mungkin di bahagian saf paling hadapan. Di mana yang paling terbaik di masjid? Mungkin orang yang beriktikaf niatnya. Mungkin orang yang masuk dengan tahiyatul masjid. Mungkin orang yang masuk dengan pakaian yang cantik. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi kita senaraikan apa yang terbaik bila masuk ke masjid. Satu. Katalah 10 benda yang terbaik yang bila masuk dalam masjid. Kita buat 10 tu. Buat 10 tadi supaya kita jadi yang terbaik. Itu dipanggil sebagai fastabiqul khairat. Jangan kita janji datang sudah. Janji datang sudah. Datang sembahyang Jumaat tu imam pun dah baca khutbah. Tak apa, belum sembahyang lagi, sempat. Selagi belum barakallah kata dia. Akhirnya dia datang ke masjid ketika imam sedang berkhutbah. Malaikat pun dah tutup dah pintu-pintu kitab catatan amalan. Tiap-tiap hari Jumaat ni tuan-tuan, malaikat-malaikat ni duduk di pintu masjid. Dia catat nama orang yang datang. Bila imam naik di atas mimbar, dia berkhutbah, imam tadi baca khutbah, malaikat tutup buku dia, catatan dia. Dan dia pun duduk mendengar khutbah. Dan siapa yang datang lewat lebih daripada itu, nama tak ada dalam senarai kehadiran. Sembahyang sah, sembahyang diterima, tapi kelebihan tak ada. Jadi jangan jadi macam itu. Malaikat pun dengar khutbah imam. Kita pula bila imam start khutbah je, itulah masa landing time. Bagus punya. Dapat pula tiang pula. Alhamdulillah. Bukan orang sini lah. Ni di Afrika ni tuan-tuan. Malaikat yang tak ada kena-mengena dengan kita pun dia dengar khutbah. Yang kita tidur menyimbang berbual. Pasal? Fahami maksud fastabiqul khairat. Baik, kenapa yang kita disuruh berbuat kebajikan? Allah yang suruh buat. Allah kata wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi demi masa, kata Allah. Allah bersumpah demi masa. Manusia ni rugi semua. Melainkan 4, yang beriman, yang beramal soleh, yang memesan pada kebaikan, yang memesan pada jalan kesabaran, yang memesan pada jalan kebenaran. Ni 4 ni saja yang untung. Pertama, orang yang untung siapa? Orang yang beriman. Untung. Orang beriman ni tuan-tuan senyum pun dapat pahala. Orang kafir tu senyum macam mana pun tak ada pahala. Punya baik orang kafir tu. Anak-anak orang Islam nak sunat, dia sponsor. Ya Allah baiknya toke tu. Anak orang Islam nak sunat, dia sponsor bayar untuk mudim. Mana nak carilah macam toke tu hang baik benar, kata dia. Tak ada pahala makcik. Baik macam mana pun tak ada pahala. Sebab dia kafir. Ni bahasa orang Perak ni. Dia kafir. Beza kita dengan dia apa? Kita ni apa amalan semua dapat pahala. Walaupun sekecil, walaupun sebiji sawi besar dia. Walaupun sebiji sawi dapat pahala dah. Tapi janganlah dia buat kecil-kecil je, buatlah je besar. Tu nama dia tamak. Kalau saya kata tadi senyum saja pun dah dapat pahala. Bayangkan yang lain-lain daripada senyum. Bayangkan kalau buang batu di jalanan yang boleh merosakkan orang berjalan.
membuang duri-duri di jalan yang boleh memecahkan tayar motosikal orang, buang benda-benda tajam, itu pun dah dapat pahala. Bayangkan kalau buat benda lain. Dan pahala tu pula berpanjangan pula. Bukan sekali dah buat, sekali tu saja pahala Tuhan bagi. Tak. Nabi sebut dalam hadis kan, man sanna sunnata khairin fattubi'a 'alaiha. Nabi sebut, siapa yang memulakan satu perkara yang baik dan diikut oleh orang lain akan benda yang baik yang dia buat, maka dia dapat dua pahala. Pertama, pahala buat kebajikan. Kedua, pahala orang yang mengikut dia buat, tanpa dikurangi pahala si pengikut.